Okey, apa fungsi lukisan elektrik? Okey, lukisan elektrik ni akan digunakan oleh juru elektrik. Lukisan di mana lukisan ni akan diterjemahkan untuk kerja-kerja pendawaian alat tambah ataupun alat-alat elektrik. Okey, yang pertama sekali tengok jadual di sebelah kanan ni. Jadual di sebelah kanan ni. Okey, di sini telah dinyatakan apakah peralatan elektrik ataupun alat tambah yang diperlukan. Okey, dan di lokasi mana yang kita nak letakkan alat tambah elektrik tersebut. Okey, lukisan ni sama aja, cumanya yang kali ni saya akan tunjukkan untuk pelan lantai bagi sebuah rumah kediaman. Okey, macam mana kita nak lukis lukisan elektrik di pelan lantai sebuah rumah kediaman satu tingkat. Okey, dekat sini saya ada bagi contoh. Di ruangan anjung ni, kalau tengok dekat jadual, di ruangan anjung, kita nak letak satu lampu pendek floor bulat. Okey, satu unit lokasi di anjung. Dekat sini saya dah tunjuk contoh lukisan, simbol lampu pendek floor bulat yang telah kita letakkan di ruangan anjung. Okey, kalau awak tengok dekat sini, di mana kita nak letak simbol lampu tersebut, kita letaklah biarlah balance supaya pencahayaan itu sekata mengenai keseluruhan ruang tersebut. Okey, kemudian di ruangan anjung juga kita perlu letakkan satu unit lampu sorot ataupun dalam bahasa mudah kita panggil spotlight. Okey, spotlight ni mestilah dihalakan di bahagian luar rumah. Okey, jangan hala spotlight di dalam rumah. Okey, fungsi dia kita nak cerahkan laman kan. Jadi kita halakan ke bahagian luar rumah. Kemudian pendawaian elektrik kita mestilah menggunakan garisan lurus putus-putus. Kalau perlu untuk dibelokkan, belok biasanya kita buat pada sudut tepat iaitu 90 darjah. Okey, Swiss ini adalah simbol untuk Swiss satu hala. Okey, di sini kita hanya pakai Swiss satu hala, tapi kalau perlu Swiss dua hala, di bahagian pemetik Swiss ni kita akan letak nombor 2. Okey, untuk menunjukkan Swiss tu Swiss lampu dua hala. Tapi dalam latihan ni kita hanya buat Swiss satu hala. Okey, kemudian Swiss mestilah diletakkan di bahagian tepi dinding. Okey, di tepi dinding. Begitu juga dengan pendawaian bagi lampu floor bulat ni, kita buat garisan putus dan mestilah menyentuh Swiss. Okey, ingat lukisan elektrik pendawaian mestilah menyentuh Swiss dan menyentuh alat tambah. Okey, berikut no. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Katakan di balcony 1, apa yang perlu kita letak di balcony 1? Okey, kita kena letak satu unit lampu globe. Lagi satu unit kipas dinding. Okey, situ saja. Itu saja. Okey, lampu globe kita letak di ruang tengah, kita letak di tengah. Kat siling kita letak tengah. Okey, manakala kipas dinding, nama pun kipas dinding kita akan letak di tepi dinding. Okey, kita buat dulu untuk lampu globe. Okey, untuk memudahkan kamu melukis, untuk memudahkan kerja-kerja melukis, tak perlu lukis, just copy saja yang saya bagi. Okey, copy. Okey, copy, ambil copy. Okey. Klik di sini. Okey, untuk memudahkan kita pastikan kita dah off auto mode ni untuk memudahkan cursor kita bergerak dengan bebas. Okey, lampu globe ni kita letak dekat tengah-tengah supaya pencahayaan sekata untuk ruangan tersebut. Okey, kalau dah habis lampu ni dah tak ada tempat lain nak letak, kita just enter. Okey, untuk menamatkan arahan tersebut ataupun command tersebut. Okey, kemudian satu lagi kipas dinding. Kipas dinding ni kita letak dekat tepi dinding, kita copy siap-siap. Kita buat wiring. Copy.
Lepas highlight, kita right click ataupun kita enter. Kemudian, okey, dekat mana kita nak pegang kipas dinding ni untuk kita gerakkan dan letak di tepi dinding dengan mudah. Saya rasa kita pegang kat sini. So, kita nak letak kat mana? Kat sini ataupun dekat sini. Semua boleh, tapi kita kena fikirkan nanti di mana kita nak letak switch untuk lampu globe dan kipas dinding tersebut. Supaya tak clash lah dengan kedudukan peralatan elektrik ni. Okey, katakan kita nak letak kipas dinding di sini. Okey, kipas dinding dah duduk situ. Okey, sekarang kita nak buat pendawaian elektrik. Kita nak buat daripada wiring. Okay, tengok dekat line kat sini. Okey, line type ni jenis continuous kan. Tapi untuk pendawaian elektrik, kita kena gunakan garis putus-putus. So, pilih hidden. By layer ni kita ambil, biasanya kita pakai 0.09. Okey. Oh, silap. Sebelum tu kita lukis switch dululah. Nak senang kita lukis switch dulu. Okey. Ada berapa switch kita nak pakai? Kita nak pakai 2 switch. Satu untuk satu untuk kipas dinding, satu untuk lampu globe. Okey. Okey, nampak macam switch yang kedua ni macam duduk dekat tingkap kan. Tapi ruang ni sebenarnya muat lah untuk switch. Kalau sekadar 2 switch ni muat lah. Okey, jadi kita balik kepada kita nak buat wiring. Okey, kita tengok kedudukan switch. Kalau kita bagi switch ni untuk lampu globe, switch ni untuk lampu globe, nanti wiring untuk kipas dinding dia kena mai kot ni. Supaya dia tak clash. Okey, kita tengok mana yang mudah ataupun kita buat wiring untuk kipas dinding. Kita buat daripada sini. Kita offkan objek snap ni ataupun snap ni bagi dia mudah nak bergerak. Tapi dia tak kena pula. Kita on dulu. Okey, kita buat dari sini. Okey, kita onkan auto di sini supaya kita dapat buat garisan yang lurus. Okey. Boleh. Boleh kan? Senang je ni. Kacang goreng. Okey, ambil line. Buat satu lagi untuk lampu ni pula. Lurus ke sini. Lurus ke sini. Okey. Okey, bukan dalam semua keadaan kita dah dapat simbol piawai ni tau. Yang ni sebab latihan ni saya dah bagi dekat sini. Kalau dalam keadaan simbol piawai ni tak ada lagi, awak kena lukis sendiri. Ada yang akan tanya, cikgu ada tak ukuran tertentu ataupun ukuran piawai untuk kita melukis simbol-simbol piawai ni? Okey, simbol piawai ni tak ada ukuran yang tertentu, tak ada saiz yang standard. Kita boleh lukis ikut apa-apa saiz, cuma mestilah logik. Bila kita nak letakkan dekat floor plan tu mestilah logik. Contoh kalau kita nak lukis lampu panel floor bulat, kita tak bolehlah buat lampu tu sepenuh-penuh ruang ni. Kan? Dia jadi tak logik. Jadi cukup sekadar lampu tu kita tengok kedudukan dia, lampu ke kipas ke apa-apa ke mestilah logik. Duduk dalam
ataupun berada pada satu-satu ruang tu. Okey, lagi satu saya nak terangkan, kalau untuk aircon tengok aircon, satu unit penyaman udara ni di mana dia nak letak, satu di bilik tidur satu, satu lagi di bilik tidur dua. Okey, bila nak letak aircon, syarat nak letak aircon adalah kita mesti letak di dinding yang di belakangnya adalah keluar rumah ataupun di belakangnya adalah bilik air. Kenapa? Sebab daripada aircon tu kita akan pasang satu pipe untuk lebihan air dia akan menitik kan. Dia akan menitik, jadi kita kena letak bahagian luar rumah ataupun belakang tu adalah bilik air. Sebab kita nak letak pipe tu. Pipe yang air menitik tu, kita tak bolehlah letak dalam kawasan. Contoh kalau kita letak dekat sini, mana? Bilik tidur satu, ni bilik tidur satu, kita nak letak aircon kan. Kita nak letak kat mana? Kalau kita letak kat sini boleh tak? Boleh tak kita letak aircon kat sini? Tak boleh lah kan? Sebab di belakang tu adalah ruang tamu. Takkan pipe air menitik tu nak pergi menitik kat ruang tamu. Okey. So, elok-eloknya kita letak di sinilah. Kopi satu, bagi tengok. Okey. Mana? Tak tahu siapa dia nak kena. Tak. Okey, letak kat sini. Sudah sesuai. Satu lagi kat mana tadi? Bilik tidur dua. Okey. Setelah kita letak dekat sini. Ni pun boleh. Kan? Okey. Apa lagi? Okey. Macam lampu dinding kembar memang kena letak tepi dinding. Lampu pendek floor. Kalau bukan lampu pendek floor. Kalau bukan yang dinding, kita letak kat tengah-tengah ruang. Okey. Kemudian soket keluar 13 ampere. Kita letak dekat tepi dinding. Saya tunjuk contoh. Okey, 10 biji di mana-mana lokasi yang difikirkan. Okey, katalah kita letak dekat dekat dapur satu. Bilik tidur 31. Ruang makan 1. Nah, dalam bilik air ada soket tak? Dalam bilik air tak boleh letak soket. Okey, kita letak lagi dekat bilik tidur 1. Kita letak 1. Okey, dan seterusnya buat bagi sampai cukup 10. Okey. Ni apa benda ni? Benda ni ada kat sini. Saya nak delete. Mana ni? Bila sampai mereka ni? Pengajak rumah ni macam-macam bunyi tu ada. Layan sajalah. Okey, lepas tu lagi satu. Dalam bilik air, kalau ada lampu, tengok apa benda kita nak letak dalam bilik air. Okey, point pemanas air, water heater. Water heater kita tak payah buat wiring. Kita just letak. Kita letak macam ni. Pemanas air letak kat bilik air 1. Bilik air 2, 1.